membaca, mutalaah, menghafaz dan berdoa, dan memperbanyakkan perkara-perkara sunat. Salah satunya adalah sembahyang sunat. Itu perkara yang sepatutnya bagi menuntut ilmu nak buat. Dan nak dapat ilmu di atas diri kita itu bersungguh-sungguh, itulah pekerjaannya. Kena minta. Baik. Ni kerja duk minta kaya lah. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kaya. Ilmu tak mau. Itu kita sebut kan, Rabbi zidni ilma. Itu doa Nabi SAW. Rabbi zidni ilma. Hai Tuhanku, zidni ilma, tambah olehmu akan aku ilma, akan ilmu. Nabi minta tambah lagi ilmu. Sungguh-sungguh kita pun doa lah, Rabbi zidni ilma. Baik, dan tiada mensia-sia ia Allah akan mereka yang berharap kepadanya, yang berharap akan Allah. Dia orang panggil di atas jalan tartib. Orang yang berharap pada Tuhan, tak dapat tidak dirinya itu meminta. Itu orang yang berharap di atas kesungguhan apa yang ia harap, dia minta. Ni nak tapi tak mau minta, harap juga, tapi orang baik kurang. Dia kena pergi penuh lah. Minta, jangan lupa. Bersyair akan kami oleh Syekh Qawamuddin Ahmad bin Ibrahim Ismail Al-Safar, akan suatu syair bagi Qadi Khalil bin Ahmad Al-Syajari. Khalil bin Ahmad Syajrazi. Inilah hasil maksudnya. Dia tak datangkan syair sini, no? Dia datangkan hasil maksud syair Syekh Qawamuddin. Mana dia hasil maksudnya? Berkhidmat olehmu akan ilmu. Berkhidmat olehmu akan ilmu. Nak khidmat ilmu macam mana khidmat ilmu? Kena rajin, cuba ambil faham, cuba ambil reti. Itu khidmat ilmu. Jaga elok kitab. Kita mengaji kena jaga elok. Khidmat ilmu. Cara bawa kitab pun bagi tinggi sikit, jangan duk bawa macam ikan kering. Itu khidmat ilmu. Bagi orang yang beradab di atas menuntut ilmu, kena jaga. Sebut kata adab bagi menuntut ilmu, itu adalah khidmat ilmu. Begitu juga khidmat bagi orang yang mengajarkan ilmu, kena khidmat. Dua-dua tu kena ambil kira. Lalu saya sebut kan, tak ada lagi sejarah penuntut-penuntut ilmu yang berkhidmat dengan gurunya sia-sia hidupnya tanpa ilmu, tak ada. Semua Allah Ta'ala zahirkan bagi orang yang khidmat akan orang yang mengajar ilmu. Zahir apa? Pandai dia, boleh faham dia, rajin dia, boleh mengajar dia. Itu orang khidmat. Banyak kali kita sebut yang tu kan, tak apa kita ulang. Kena khidmat akan ilmu, khidmat pada orang yang mengajarkan ilmu. Dan berkekalan akan menuntut ilmu. Istiqamah. Jangan tinggal. Berkekalan ni maksudnya jangan tinggal. Ni kan ada sesuatu yang tak dapat dielak, itu tak upayalah. Kadang orang yang mengajar akan satu-satu ilmu kepada anak muridnya, dia perhati ada tak ada.
Tak ada. Saya pun cam orang tu mana-mana tempat saya pergi saya cam. Oh dia tu tak ada. Lalunya ada tapi pun tak ada. Jadi dia tanya pergi mana ni? Pergi mana ni? Pergi karaoke apa? Ada cam. Itu bagi menuntut ilmu berkekalan, yakni jangan tinggal. Akan menuntutinya ilmu. Kalau tinggal jadi kerugian. Cuba cek balik kita kitabnya yang sebelumnya. Kitab ni ke, kitab mana-mana ke, ada tampung tak? Ada tampung, maksudnya kita tinggal. Ni pergi mana ni? Tahu tak kita pergi mana? Tahu, buat catatan. Nanti abang kat anak cucu. Ni Tok Wan tak ngaji tahun ni, Tok Wan pergi tanu. Boleh beritahu. Baik, dan berkekalan akan menuntutinya, menuntut ilmu seperti berkhidmat. Ini contoh dia. Seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapan ilmu. Itu contoh. Cuba tengok orang yang berkhidmat, orang yang berkekalan, tak putih-putih menuntut ilmu, yang telah dapat akan kesedapan ilmu. Hebat dah orang tu. Tengok orang yang hebat, mereka mengikut aturan menuntut ilmu. Mereka ikut aturan dia. Bersungguh, berkhidmat, istiqamah, memenuhi segala adab dia. Kiaslah dia tu. Buat adab ni ijmal ke? Tengok orang yang hebat. Tanya dia, macam mana mengaji dulu? Dia boleh cerita. Aku mengaji begitu. Dia boleh cerita. Tengok pula orang yang tak hebat. Tanya dia, hang mengaji guna dulu? Tanya dia. Aku mengaji dulu main-main. Dia boleh cerita. Orang duk mengaji, aku pergi tangkap ikan. Rugi aku. Dia akan cerita. Baik. Itu contoh. Maksudnya seperti contoh berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya ilmu. Dan kekal habis. Dan kekal olehmu akan membaca ilmu. Apa-apa ilmu kekalkan. Tak kira lah apa ilmu yang kita mengaji. Baca. Dengan perbuatan yang dipujinya, kekal akan membacanya dengan perbuatan yang dipujinya. Maksudnya kita mengkali di atas membaca apa yang kita tuntut. Ini orang panggil perbuatan yang dipujikan. Tu. Dan yang itu hafaz, baca pun dipuji. Kalau kita kekalkan perbuatan yang dipuji membaca dan iaitu hafaz, baca sambil hafaz, sangat-sangat dipuji. Tu sangat-sangat dipuji. Ada orang membaca tetapi dia tak cuba menghafaz, bagus, baca juga. Ada orang yang membaca tapi dia cuba hafaz, tak banyak sikit, dia cuba juga. Itu sangat-sangat dipuji. Dan ulang-ulangkan membaca dengan perbuatan yang dipujikan. Ulang-ulang baca, ulang-ulang hafaz, sambil-sambil hafaz. Dan apabila hafaz engkau, dan kita baca, kita hafaz, dan apabila hafaz engkau dan ingat engkau, dapat ingat akan suatu daripada ilmu, maka ulang-ulang olehmu akan dia ilmu yang engkau hafaz. Ulang juga. Dah kita baca, kita ulang, kita hafaz, dah ingat dah. Disuruh kita ulang apa yang kita baca dan apa yang kita ingat. Ulang lagi. Supaya tak lupa. Kita ni lupa kan? Lupa kita tu dengan sebab buat dosa, jadi lupa. Makan pun dah jaga makan asam pun jadi pelupa makan asam. Untuk ilmu ni
Kalau makan asam, otak dia lemah, jadi pelupa. Asam jeruk, jeruk. Kita dah otak tak larat dah, pergi makan asam pula, lagi tak larat. Kita kadang-kadang duk tengok orang yang otak kuat dia makan asam. Kita nampak macam tak ada apa pada diri dia, tapi ada kesan dia otak kuat. Kita ni otak tak kuat, makan-makan lap terus asam. Lagi dan apabila hafaz engkau dan ingat engkau akan suatu padanya ilmu, maka ulang-ulang olehmu akan dia ilmu, kemudian mengkuat akan dia akan ilmu, ataupun juga kita dhamirkan mengkuat akan dia akan hafaz, dengan sebab kita membaca satu ilmu akan sehabis-habis mengkuatkan. Kena jaga, hafal lagi. Baca banyak, dia lekat juga sikit, dia boleh ingat juga sikit. Kalau berniat kita membaca sambil menghafaz, dah ingat, kena jaga. Mengkuat akan dia akan hafaz ataupun hafazan akan sehabis-habis mengkuatkan. Kemudian tulis, ingat betul-betul dia ingat lah. Kemudian tulis olehmu akan dia akan ilmu yang engkau hafaz. Tulis pula, tulis lagi kuat, lagi kuat. Ilat daripada supaya engkau kembali kepadanya, kepada ilmu. Maksudnya dia tak pergi ke mana, kembali kepada ilmu. Dia ulang, otak dia pusing kot turun. Tu. Orang tanya pun jawab dengan ilmu. Tu hafaz tu. Kita tak ingat dengan sebab tak hafaz. Orang tanya saja, dia mula fikir, dia jawab ikut kepala otak. Itu kata kembali kepada ilmu. Itu ilat dia. Dan membacanya ilmu atas mengkuatkan ilmu. Baca, ulang-ulang baca. Maka apabila percaya engkau akan ketiadaan luput ilmu, yakin dah tak hilang dah ni, tak lupa dah ni. Tu. Apabila percaya engkau akan ketiadaan luputnya ilmu dan hilangnya ilmu yang kita baca, yang kita hafaz, boleh tu, maka bersegera-segera olehmu kemudian daripada percaya engkau akan ketiadaan luputnya dan hilangnya kepada suatu ilmu yang baharu pula. Dah yakin dah, elok dah ni, faham elok dah, reti elok dah, boleh ingat elok dah, ngaji kitab lain pula, ilmu lain pula. Itu sebab dia ada susunan kitab kan, kitab kecil. Kalau bahasa kata dia kopi kitab ni, kitab tu, kitab ni, kitab tu. Habis satu, habis satu. Dia tak pakai borong semua. Baik. Kemudian daripada suatu ilmu yang baharu pula, ngaji alif pula. Sama juga aturan dia seperti yang tadi. Tadi pun jangan pergi lupa, dan mengaji yang baru buat seperti mana yang tadi. Ulang. Maksudnya kita hidup ini dengan ilmu, serta mengulang-ulangkan barang yang terdahulu daripada ilmu yang baru. Dulu kita ngaji tak apa dah, baca dah, faham dah, jangan kita tinggal, ulang balik, ulang. Tu kena tengok lah. Ni mengaji hak baru, hak lama, buah almari. Ada hak beli beg, ada zip apa, buah dalam beg dah zip, dia kunci terus simpan. Pun ada. Kena buka juga, buka tengok. Kitab fiqh ada kitab kecil, ada kitab besar. Itu juga kitab-kitab yang lain. Walaupun hari ni kitab fiqh, hari kita baru mengaji pun kitab fiqh.
Kadang-kadang kita tak faham kitab yang baru je, kita kena buka kitab fiqh. Oh, aturan ayat Nabi baru kita faham kitab yang baru kita mengaji. Kena buka. Dan serta berjinak-jinakkan bagi kelakuan hak yang baharu tambah ini. Habis-habis lah. Tak apa kita ingat molek dah, yakin tak hilang, tak luput, tak lupa. Ni hak nak jinak dengan hak baru ni, pelajaran yang baru. Tu. Walaupun susah, walaupun sibuk, orang mana sekalipun kena berjinak-jinak, cari jalan, ambil masa untuk berjinak-jinak dengan ilmu yang baru. Walaupun payah, ada kitab yang payah faham. Macam kitab ni mudah faham kan, mudah faham. Tapi kalau kita tak ulang pun jadi lupa. Bila lupa jadi tak faham balik. Kena kitab yang payah, payah faham. Itu kena berjinak-jinak lah. Bahasa kita ni kena umbut-umbut. Umbut sikit-sikit. Cuba ambil faham. Qarinah ayat, hantaran kalam ayat dalam kitab itu payah faham ni. Apabila disyarahkan dalam ambil faham. Baik, dan usaha akan dia. Dan usaha akan dia kembali pada mana? Akan ilmu yang baru, usaha. Berjinak-jinak dan usaha akan dia, akan ilmu yang baru dengan secukup-cukup usaha. Hak dulu kita usaha dah, secukup-cukup usaha. Ni hak baru pula, sama juga kena usaha, secukup-cukup usaha. Kena aturan dia. Dan mengingatkan olehmu akan manusia-manusia dengan ilmu-ilmu engkau, dengan bahawa engkau mengajar akan mereka itu manusia. Nak panggil kena mengajar lah. Itu sebab untuk orang kita kata apa? Ngaji ni niat, kalau hak molek tu niat nak mengajar. Dia ada kesungguhan dia lain tu. Dia jaga, tak mau bagi terlepas sebab dia nak mengajar. Kalau niat ngaji begitu saja jadi terabai. Kalau niat nak mengajar, dia pulun lain, lebih lagi. Itu kata, mengingatkan olehmu akan manusia dengan ilmu-ilmu engkau, dengan bahawa engkau mengajar akan mereka itu manusia. Nak ajar ni nak cari siapa? Orang tak panggil mengajar pun, kita ni nak mengajar lah. Dengan sebab nak panggil ilmu, nak kuatkan ilmu, nak duduk dengan ilmu, panggil lah seorang dua. Ambil seorang ke, ambil dua orang, itu aturan. Sama juga kami duk mengaji dulu, pesanan Tok Guru lagu tu, ambil seorang, ambil dua orang atau beberapa orang, ngajak apa? Qadai yang kita ketahui aja. Ada yang mau, ada tak mau. Tu nasib lah, terpulang lah. Nak ajak ni pula yang mudah. Yang mudah mengajar orang yang tak pandai. Waktu mudah. Habaq dia turun. Habaq pun dia percaya semua. Itu orang tak pandai. Kalau ajak orang pandai ni, dia macam-macam. Kok ni, dia tanya ni, dia payah. Payah. Kawan ngaji ramai guru lah. Kita pergi mengajak dia pula. Dia komplain pula. Tok Guru kata tu, ustaz ni kata tu. Payah. Lah ni permulaan dia ajak orang tak pandai. Boleh mengajak terus. Kita pun boleh ingat kuat. Tak ada jadi perbalahan. Tu. Itu sebab orang yang tak pandai mulanya dia boleh mengaji lama. Orang yang pandai ni dia mengaji tak lama. Dia aja komplain. Komplain kau ni. Itu tabiat manusia. Baik. Kena ajak. Saya kawan-kawan kan, ajak di rumah kan. Kalau boleh ajak di rumah. Tapi rolipnya lah, kalau tok laki ni hak masa suami isteri kan. Tok laki pergi mengaji,
si isteri duduk di rumah, tok lelaki nak ngajak isteri dia payah. Payah. Kita boleh kata lah balik ajak orang rumah semua pakai dok lah. Pakai dok. Nak ngajak masa bila dia duduk masak, dia duduk basuh kain. Tu. Dia nak rehat pakai dok lah. Nak bagi dia mengaji kena heret dia mengaji sekali. Balik tak ada ngajak dah. Tu cerita dia. Dekat kata nak balik ngajak tak dah. Kalau ada pun mungkin peratus dia rendah lah. Kalau ada. Ni ilmu pasal kitab lah. Kalau Quran tu ramai. Kalau Quran kan suami ajak isterinya tu ramai. Pasal kitab ni pakai dok lah. Hak si isteri tanya apa kita tak boleh jawab apa? Macam mana kita nak ajak dia? Si isteri kan yang tanya apa kita? Semua suami sudah mengalami sesuatu yang ditanya oleh isteri tapi si suami tak ada jawab. Betul tak? Alami ya? Alami tu kan. Tu pun kita duk biar biar. Kita mengaji dah tapi kita tak ingat. Itu sebab kita heret dia sekali. Kalau dia tanya kita boleh jawab balik. Itu hang mengaji bukan tak tahu. Boleh jawab gitu. Padahal kita tak ingat. Baik tengok. Itu minta Tuhan supaya kita ni ada kekuatan untuk meneruskan tuntutan syarak untuk ilmu. Bahawa engkau mengajar akan merekrutu manusia supaya hidup engkau akan sebagai hidup yang berkekalan. Maksudnya hidup dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Kalau mati, pendek kata. Kalau mati pun maksudnya mati dengan ilmu. Hidup dengan ilmu, mati pun mati dengan ilmu. Dan orang menyebut orang yang mengajarkan ilmu. Hidup dengan ilmu berterusan. Dan jangan engkau jauh daripada orang-orang yang mempunyai akal. Orang cerdik dengan jauh. Jangan itu pilih orang yang tak pandai saja. Orang yang pandai pun kena dekat dengan dia. Kerana menyertai akan mereka itu orang yang mempunyai akal, memberi faedah akan dikau, akan manfaat dunia dan akhirat. Maksudnya kena duduk sekali ya dengan kebanyakan manusia. Tak boleh pilih sikit-sikit. Mengajak lah, tapi orang panggil bersekutukan kita dengan mereka-mereka yang pandai. Mungkin ada nasihat, mungkin ada petunjuk, mungkin orang yang bijak pandai nak ambil tahu lebih daripada apa yang ia tahu, dia pun kuih dekat dengan kita. Itu mungkin. Dia jadi mesra. Apabila mesra, dia pun nak mengaji. Kita tu ambil orang yang tak pandai, kurang pandai. Lalu orang yang pandai pun mengaji juga kat kita. Itu. Dia satu ya. Kalau hak jenis duduk seorang-seorang ni satu tempat saja. Duduk di dunia ni dia tak boleh duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang ni duduk dalam kubur. Hak tu seorang-seorang duduk cokoh dalam kubur. Atas dunia ni dia kena mesra dengan orang. Tak boleh dia ikut diri sendiri tu. Kalau nak hidupkan ilmu, kena mesra dengan orang. Baik. Itu pengalaman tu. Dulu pun kita pun tak baca kitab ni. Kawan sembang. Dalam sembang tu ada orang panggil masalah yang kecil-kecil. Pakai duk penin, kita pun pelepah masalah. Kecil-kecil ya. Tak kau labak apa pun. Lalah lepas tahu dia ni roti. Lepas tu dia pun minta mengaji. Kita tak biasa nak baca kitab ni, tak biasa. Nak baca apa? Dengan tak biasa ni payah. Tolak. Makan tahun.
Itu orang panggil dia atas sejarah lah, sejarah hidup. Mula-mula nak mengajar ni, mengajar apa? Tanya aku nak mengajar apa-apa. Dia pun kata, mengajarlah apa-apa, kami nak mengaji. Kita tak erti nak mengajar. Lalah mengajar mereka ni bab sisa-sisa kubur. Sisa-sisa kubur ni tak payah fikir lah. Memang cerita orang duduk dalam kubur lah. Kena fikir tak? Cerita orang dalam kubur. Ikut apa Nabi sebut, apa ulama sebut, sandarkan kepada Al-Quran dan juga ni, cerita tu lah. Cerita habis. Itu cerita dalam kubur. Dari situlah membiasakan diri dengan mengajar. Tu. Tak semestinya kita mula mengajar sesuatu yang payah, ambil yang mudah. Tu. Baik, seterusnya. Dan jika engkau menyembunyikan ilmu, nescaya dibalaskan dikau dengan terlupa. Dah tak mengajar, tak peduli dengan dia, tinggal dia, dibalaskan dikau dengan terlupa, hingga dilihat dan disangka akan engkau itu seorang yang jahil. Tu. Lepas tu kena hidupkan ilmu dengan membaca, menghafaz, terusnya mengajar terus. Kalau tak buat sekalian yang tersebut, orang nampak seperti jahil balik, seperti kebanyakan orang. Tapi ada manusia dia ada ilmu, dia tak boleh mengajar orang pun dah. Dia mengajar orang tak boleh mengaji pun dah. Dia mengajar lama, orang tak tahan lari. Dia biasa mengaji lama dan dia kesedapan mengajar lama. Dia mengajar saat-saat ni masa tak berapa puas. Mengajar lama, orang mengaji tak tahan, cabut, lari pun ada. Kemudian saya cerita, tak apa nak pergi mengaji, nak pergi jumpa, pergi. Sementara dia duduk ada. Dulu dia tak mengajar, sekarang dia sudah mula mengajar. Mula mengajar ni alim tak ada dah. Abang dia nama Syekh Toib Al-Maki, arwah dah. Adik dia Haji Zakaria. Semua orang di Mekah belakang. Dia biasa mengajar dulu. Dia mengajar lama. Orang main 2 kali lari. Lari tak main dah. Lepas tu dia kau duk pergi masjid naik motor buruk pergi masjid, pergi main mayat begitu. Lalah orang duk minta tak apa. Lah ni dia mula mengajar. Dia mula mengajar. Umur pun dah ingat dekat 60, dekat 70 kot, baru mula mengajar. Tu. Itu orang panggil ketetapan Tuhan tu. Bagus. Bukan orang lain, dia dengan dia ni, dia adalah abang ipar dia. Abang ipar. Saya cerita apa yang kita tahu lah. Alim, saya duduk muka tahun 95, saya duduk mana saya tahu. Dia mengaji kata apa, cara hidup dia, waktu malam apa dia buat. Alim sungguh. Itu juga Syekh Toib Al-Maki, saya biasa duduk dengan dia. Dia tak lekang, dengan Al-Quran tak lekang. Jaga saya, dia tidur ayam kan. Agak dia nak telena semua, dia jaga. Pegang Al-Quran berjawab. Kalau dia urusan nak lena, time dia tutup Al-Quran, Sadaqallahul Azim, dia pegang tasbih. Sambil duk lena, tasbih duk jalan tu, perak. Dia hebat tu. Kita kalau lena tasbih, kita sangkut. Sangkut. Tu sampai terlupa 3-4 hari, mana tasbih aku. Tu nak cerita orang yang hebat lah. Orang yang hebat. Maksudnya ada pengalaman duduk dengan orang yang hebat. Baik, seterusnya. Itu nampak, dan jika engkau menyembunyikan ilmu, saya balaskan dikau dengan terlupa, hingga dilihat dari sangka akan engkau itu seorang yang jahil dan yang bodoh. Kemudian
dikekang akan dikau dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Tu kalau orang minta ngaji tak ngajak. Tu. Sampaikan sesuatu yang hak, kita tolak. Dikekang akan dikau dengan kekang pada api neraka. Kekang. Kekang ni kekang macam bisa tengok kekang kuda. Kekang hak pada mulut kuda. Orang naik atas kuda pegang tali duk kontrol kanan kiri, duduk pada mulut kuda. Kekal. Dengan kekal dengan api neraka pada hari kiamat, dan bernyala-nyala ia pada sekalian tubuh engkau dengan azab dan siksa yang bersanggatannya. Intaha, kesudahan mensyarahkan maksud-maksud syair Qali yang tersebut itu. Maksudnya ada lagi kesudahan dia mensyarahkan maksud-maksud syair Qali yang tersebut itu. Itu adalah kesudahan dia. Habis. Baik, seterusnya, dan tak dapat tidak bagi penuntun ilmu itu daripada munazarah. Apa dia munazarah? Yakni kira bicara, berjumuk kira bicara, munazarah, serta kawan-kawan bertanya apa yang tidak tahu. Tu itu orang panggil munazarah tu. Berjumuk kira lah tu. Aku tak faham ni, apa hang faham kat mana? Kawan ni jawab, baru kita faham. Dan mutarahah. Apa dia mutarahah? Yakni berbahas ataupun berdebat. Lalu kita sebut tu, belah kita ni tak ada. Dia berlaku belah Indonesia dah. Belah kita ni tempat tak biasa, dia jadi nak berkelahi. Nak berkelahi, bahas nak berkelahi. Lagi pinggan melayang, cawan pun melayang. Sebab tak biasa, dia kena biasa. Boleh kalau nak cuba-cuba kan. Mutarahah, yakni berbahas. Dan berbalah-balah, berbahas dan berbalah-balah itulah lah. Berbahas, perkataan lain, berbalah betul, tapi maksudnya sama. Itu mi'ataf muradif. Berbahas dan berbalah-balah serta kawalnya. Kena kawal lah, dengan qasad mencarikan yang sebenar. Qasad kena kawal perasaan tu. Dan yang betulnya, mencarikan yang sebenar, mencari yang betulnya, bukan qasad hendak menang dan bermegah-megah. Tu. Nak menang ni kalau bohong pun boleh menang lah. Bohong kan? Bohong. Kalau dia pandai bohong boleh menang. Hak salah jadi tak salah. Orang kerja lawyer dia boleh cerita apa no? Hak tak salah pun boleh jadi tak salah. Hak tak salah dikira salah. Duduk dalam. Sebab dia ni pandai cakap. Itu qasad. Bukan qasad nak menang dan bermegah-megah. Maka makna mutarahah hampir dan bersuatu dengan makna munazarah. Yang kira bicara ni hampir dah, orang panggil takriban, lebih kurang. Mutarahah, munazarah lebih kurang maknanya. Kira bicara pun kadang-kadang berlaku juga. Orang panggil perdebatan kan. Adapun mutarahah, makna dia jelas, memang berdebat, memang berbahas. Tapi maknanya takriban, lebih kurang. Dan muzakarah, yakni mengingat serta kawan-kawannya. Muzakarah ni kalau orang menuntut ilmu, muzakarah ni dia celik ilmu, maksudnya celik ilmu. Kita boleh cerita lah kalau mampu buat lah. Tapi saya nak ceritakan sesuatu yang telah berlaku tempat kita mengaji tu. Pukul 3 pagi bangkit bermuzakarah. Pukul 3 pagi. Tu lah ni kita tak mampu kot no. Kalau tak boleh buat 3 pagi, buat waktu yang
Yang kita boleh. Orang mengaji dulu pukul 3 pagi muzakarah. Tu. Ada orang yang terlena tak jaga tu, esok dia kata rugi. Dia kata rugi. Itu atas orang yang berkehendak di atas muzakarah, no ilmu. Orang yang tak berkehendak, apa muzakarah api aku nak tidur. Muzakarah. Muzakarah ni 3 orang bolehlah 3 orang. Kalau ramai terlajak sangat dia jadi kod lain. 3 orang. Sikitlah maksudnya bilangan yang sedikit. Ambil pada kitab yang kecil. Habis biji kitab muzakarah pula kitab lain. Itu muzakarah. Mengingat serta kawan-kawan. Cara muzakarah, baik saya sebut cara muzakarah. Kita baca, orang lain tanya. Tu. Orang lain tanya, kita jawab apa yang kita faham. Kita pun tak faham apa yang tanya, kita tanya dia balik. Faham ke mana? Itu muzakarah. Sambil duduk cicah roti 4 lagi. Dengan ayat kopi O. Jadi tak cemui ya. Baik, maka sayugia. Sikit lagi. Maka sayugia ni sepatutnya bahawa adalah ia yang muzakarah. Itu juga dengan hal lain. Mutarahah ke, munazarah ke. Tapi ini menyatakan muzakarah dengan insaf dan berfikirkan diri pada sekalian muzakarah. Dia kira muzakarah. Apa yang kita muzakarah? Itu berfikirkan diri pada sekalian muzakarah. Insaf ini kesedaran dan berfikiran supaya jadi fikiran kita ni jilah, terang. Berfikirkan diri pada sekaliannya. Maksudnya kita tak fikir bab lain. Kalau bicara bab tu, hak tu lah. Cara mutarah, muzakarah bab apa? Bab sembahyang, orang cerita bab sembahyang. Muzakarah bab apa? Bab suci, cerita bab suci. Tu. Jangan ikut larut hawa nafsu. Larut hawa nafsu ni dia ikut lain lah, cerita berkata. Tengah duduk muzakarah bab sembahyang, dia pergi cerita bab baja, mana boleh. Tengah duduk sonok muzakarah ni, dia tanya baja. Hang pakai baju apa? Pokok subuk elok. Potong, dia potong. Tanya bab baju. Kena cara dia tu, cara dia. Dan demikian juga berhalus dan perlahan dan amati. Halus maksudnya palus ya. Bahasa kita ni, korek. Boleh lagi ya. Perlahan maksudnya jangan kalu. Dan amati maksudnya cermat. Cermat, jangan pergi ke lain. Dan perhatinya dan terpelihara ia seorang, ada orang yang muzakarah ataupun orang yang mutarah ataupun orang yang munazarah, terpelihara ia daripada kemarahan dan perkelahian. Terpelihara bila kita berhalus, kita perlahan, kita amati 3 perkara tu, terpelihara ia daripada kemarahan dan perkelahian. Selamatlah. Kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira dan musyawarah dan berjumuk kira. Ke mana ni? Kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira. Kira bercara lah. Dan musyawarah dan berjumuk kira. Kira bicara dan musyawarah itu sungguhnya, banyak kali diulang. Sekejap. Munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira dan musyawarah dan berjumuk kira. Habis. Dan musyawarah itu sungguhnya kerana mengeluarkan yang betul dan sebenarnya. Musyawarah ni mesyuarat dah. Samaan makna dengan berjumuk kira pada perkataan munazarah.
Dan demikian itu munazarah, muzakarah, musyawarah, sungguhnya hasil ia dengan amati-amati dan perhati dan beralus dan insaf. Itu hasil dia. Dan tiada hasil demikian itu dengan marah dan berkelahi. Tak hasil. Kata muzakarah, munazarah, musyawarah, tak jadi elok. Tak hasil ni tak jadi elok dengan marah dan berkelahi. Itu kena peralus lah, kena perhatilah, kena insaf lah. Baik, kita habiskan rangkap itu. Maka jika adalah niatnya mengalahkan lawannya dan menindihkan. Menindih ni apa dia? Bahasa kita apa dia menindih? Bahasa kita ni tenyeh, tenyeh bagi rapat dia kata. Sebab dia nak menang kan. Dia ada sebab takabur dia. Adalah niatnya mengalahkan lawannya dan menindihkan. Nescaya tiada halal demikian itu kerana niat. Dan sungguhnya halal demikian itu kerana menyatakan yang sebenar. Nyata sebenar halal. Di atas sesuatu yang tidak sebenar tidak halal. Tidak halal ni haram lah. Kerana ada dia berhajat kepada sifat yang tercela, sombong, riak, dia nak bagi kalah orang, dia nak tenyeh orang. Tu haram lah. Ini berdosa. Itu kena niat molek. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran dan helah itu tiada harus dia pada munazarah. Kita habiskan yang tu. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran dan helah itu harus ia pada munazarah. Nak bagi fikir kan? Baca, kemudian dia berhenti. Nak buat contoh ni macam mana? Baca, berhenti, tinggal betul satu huraian tu, baca yang lain. Keliru pada munazarah ke, pada muzakarah ke, melainkan apabila adalah lawan orang yang munazarah, orang yang mutaraha, olok-olok dan senda-senda jua. Mula-mula dia kata buat keliru samaran helah itu. Tiada harus. Tu salah baca. Bukan harus, tiada harus. Tiada harus ni tak boleh. Di atas munazarah, di atas muzakarah, di atas mutaraha, nyatakan sesuatu yang sebenar. Melainkan apabila adalah lawannya olok-olok dan senda-senda jua, bukan mencarikan yang sebenarnya, maka ketika itu harus ia. Maksudnya harus ia buat keliru. Harus. Dia ni bukan sungguh nak cari sesuatu yang sebenar ni. Saya saja nak seronok, saya saja nak test. Saya saja nak peleceh. Gitu. Kita bagi dia keliru. Cari jalan lah, cari dia keliru. Apa kita baca, apa yang kita sebut di atas jalan muzakarah, bagi dia keliru. Tu kita kena pilih orang yang betul-betul berkehendak. Kalau orang tak betul-betul berkehendak ni, kita buat keliru akan dia. Dia pun cabut tu. Dia cabut. Dia pun jadi pening, dia pun cabut. Sama jugalah kita nak berhenti itu. Sama juga kalau kita duk sembang sesuatu yang baik, yang memberi manfaat, datang seorang yang sembang kot lain, kita bagi dia keliru bang. Dia sembang 4 padi, kita sembang 4 pot rayaan. Kita jangan turut dia. Dia sembang, dia celah kita sembang 4 pot rayaan, kita sembang 4 pokok kelapa sawit. Lama dia pening, dia tak boleh hidup lagi dah. Tak boleh hidup. Pandai-pandailah cari jalan tu. Kalau kita lalunya kita duduk layan dia, layan. Dia sembang tu kita cuba masuk. Lalu ni kita ubah pasien. Dia ni tak boleh pergi sembang, kita pergi merapu kita sembang dulu. Kita sembang, kita lari. Try buat tengok jadi. Tengok orang tu.
Baik, kemudian kita ponti itu, dan adalah Muhammad bin Yahya apabila dihadap kepadanya akan masalah muskil. Allah Subhanahu wa taala alam. Ada seorang nama ustaz dia, orang panggil Ustaz Muskil. Pernah dengar Ustaz Muskil? Apa nama dia? Dia buka pondok di Tikan Batu. Alim? Apa nama dia? Lupa je. Sebab dia mengaji kat Turun dia muskil. Dia muskil dia tanya. Turun dia kata dia ni muskil ni. Lalah boleh ilmu dia. Sebab dia rajin bertanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala nafutuhal arifin wa fahtina fid din wa liman jatama risalata wa ta'ala samawati wal ard walhamdulillahi rabbil alamin.